Ini matlamat kita ya. So saya highlight sikit. Macam nak buat tak belakang putih macam ni ya. Macam ni. Tak ada itu. Alah tak ada lah. Okay. Shape style. Inilah. So. Feel. Main menatang ni menyusahkan pula. Macam mana benda dari sini? Yang tak tahu kenapa macam ni. Shape style. Alah tak ada lah. Malah aku fikir. Okay. Okay, baca. Okay, matlamat sosial. Okay. So, ini adalah matlamat. Nombor satu ni adalah matlamat sosial yang ingin mereka bina. Ingin dibina untuk negara kita. Iaitu apa dia? Nak bina perpaduan. Ya. Kita nak bina perpaduan dan integrasi. So, ini matlamat. So, apa alat-alat yang perlu digunakan untuk mencapai matlamat sosial ni? Untuk mencapai matlamat nak bina perpaduan dan integrasi, kita gunakan alat pertama ialah pendidikan. So, alat pertama ialah pendidikan. Okay, alat kedua ialah bahasa. Alat ketiga ialah budaya. Alat keempat ialah sukan. Dan alat kelima ialah ini dipanggil sebagai prinsip hidup. Prinsip hidup. Mana nak isi kan ya? Okey dah. Prinsip hidup So bila kata nombor 6 tu adalah prinsip hidup, alat yang ke-6. So prinsip hidup. Okay, so ingat So daripada sini korang dah faham. Barulah bila kita cerita pendidikan apa dia, bahasa apa dia, budaya apa dia, sukan apa dia, prinsip hidup rukun negara apa benda. Okay. Dan yang menariknya para pelajar, okay, bila kita review kejap lagi okay, dasar pendidikan kita akan nampak ada sejarah. Akan nampak ada sejarah daripada tahun bila ke tahun bila, macam mana dia berkembang, okay? Dengan matlamat apa? Nak pastikan pendidikan kita ni melahirkan perpaduan. Pendidikan kita ni memupuk generasi yang masuk sekolah ada sifat nak hidup dalam perpaduan, nak buang perkauman berdasarkan peristiwa hitam 13 Mei. Okay, yang mana benda ni nak pupuk perpaduan ni sebenarnya bermula, dasar yang bermula sejak merdeka lah sebenarnya. Okay, Lepas tu bahasa Melayu, budaya, sukan, semua yang digunakan dibuat supaya nak ke arah apa? Membentuk dan memupuk perpaduan dalam masyarakat serta integrasi. Okey. Itu integrasi Okay, kalau pelajar Melayu mungkin dia pernah dengar perkataan asabiah. Okay, itu bahasa Arab. Okay, mungkin ada yang tak pernah dengar Okay. Yang bermaksud berpuak-puak. Okay, berpuak-puak Okay. Kenapa berlaku berpuak-puak ni? Mungkin disebabkan faktor bahasa, ataupun mungkin disebabkan faktor budaya, mungkin disebabkan faktor geografi, jarak, kedudukan, sepadan, kelompok. Jadi integrasi ni yang paling penting, nak pecahkan masalah
orang utara dengan orang selatan, okey, sifat kenegerian, okey. Lepas tu antara orang Semenanjung dengan orang Borneo integrasi ni. So alat-alat ni juga digunakan dengan cara yang sama untuk pecahkan, okey, untuk lahirkan perasaan integrasi tersebut. Yang seterusnya boleh membawa kepada perpaduan. Itulah dia. Ini semua adalah alat-alat. Okay, yang menariknya yang saya nampak kat sini dari segi bahasa, budaya, sukan dan rukun negara ni kebetulan semuanya kebanyakannya dilahirkan pada zaman Tun Razak. Dilahirkan pada zaman Tun Razak. Okay, selepas pada era tahun 70-an. Itu yang berlaku. Okay. So para pelajar. So banyak hopefully introduction ataupun apa yang saya share kat sini, intipati ni orang dah nampak dah seluruh bab tu macam mana. So tak ada hal lah kalau keluar soalan kibat ni. So, benda yang awak tengok hari ni, ini bukannya cerita sejarah apa benda. Benda yang berlaku depan mata kita hari ni, kita semua hidup dalam benda yang sama ni. 6 alat ni adalah jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. So kamu ke sebagai generasi muda kena peka. Kena peka dengan benda-benda ni. Tahu. Sebab korang esok nanti dah besar, dah kahwin, dan anak-anak kita seterusnya kena peka dengan benda ni juga. So benda ni adalah disampaikan kepada generasi ke generasi. Supaya apa? Perpaduan dan integrasi terus dapat dikekalkan. Nak mengekalkan yang susah sebenarnya. Kan? So Malaysia dah berjaya bina kesejahteraan pada tahun 70 hingga sekarang. Tapi nak kekalkan 30 tahun ni bukan senang sampai tahun 2000. Tahun 2000 sampai 2020, dah 20 tahun nak kekalkan bukan senang. Okay? So sebab tu kita kena faham, kita kena hayati benda ni. Okay, jom. Kita tengok dekat nota dia. Apa dah. Okay, so dapat. So ni bahas kembali banyak, maksudnya apa yang akan ada dalam apa yang akan ada dalam korang kita punya buku teks ataupun yang kita kena tahu secara detail pada 7.1. Okay, ini 7.1. Okay, 7.1. Okay, pertama kita kena tahu maksud dia. Okay, maksud dia. Okay, maksud latar belakang ni menarik. Latar belakang ni ada benda penting. Ini ada cakap pasal British ni. Okay, ada cakap pasal British ni. Okay. Okay. So ini cerita dia panjang lebar juga, dasar pendidikan. Okay, yang ni bahasa Melayu, kita akan lihat pada akta bahasa kebangsaan, bahasa rasmi. Okay, saya nampak kat sini, ini nak memperkasakan perpaduan. Yang ini pun ada perkataan memperkasakan bahasa Melayu. Saya nampak kat sini memperkasakan bahasa Melayu. Nampak tu. So okey, dasar kebudayaan senang. Ini senang je, saya dah tengok dah. Memang ini semua adalah langkah-langkah yang Malaysia buat untuk promote budaya kebangsaan. Kita ada prinsip. Soalan ni soalan famous. Kita ada matlamat. Okay. So sukan best. Sukan senang. Saya rasa majoriti korang boleh faham. Okay, lebih kurang saya rasa ini lah. Okay, dia ini aslikan nanti ni. Apa benda semua ni. Okay. Ini apa yang berlaku dalam sukan Malaysia. Okay. Sejarah dalam rukun negara, macam mana boleh terbentuk rukun negara, apa matlamat rukun negara, dan apa prinsip rukun negara. Semua orang tahu prinsip dia apa dia. So kita akan tengok satu pasal rukun negara ni. Okay. So para pelajar, so nampak dah saya highlight benda-benda ni. Okay, sebenarnya okay, latar belakang ni sejarah sebenarnya. Dia ada asal pasal pendidikan kebangsaan ni. Okay, dasar pendidikan kebangsaan ni kenapa dicipta, apa yang berlaku sebelumnya. So lepas tu untuk upgrade dia, maka wujud cadangan pertama, wujud cadangan kedua, okay, akhirnya wujud cadangan ketiga, okay, dan akhirnya last sekali yang latest tahun 96. Okay, so pendidikan kebangsaan kita sentiasa berkembang mengikut keperluan dari semasa ke semasa.
Okay. Seperti apa yang korang nampak sekarang ni, buku teks korang ni adalah buku teks KSSM. Okay. Ini adalah benda yang dikemas kini. Setelah 20 tahun buku teks sejarah benda yang sama. 20 tahun dah. Tahun 2004 sampai 2020, 16 tahun saya SPM gunakan buku teks tahun lepas. Tahun 2004. So sekarang dah 2020, 21. So 16 tahun buku tu digunakan, mungkin 16 ke 17 tahun mungkin Punya dah lama. Okay, jadi KSSM adalah antara saya rasa dasar yang antara yang berjaya lah. Diorang start darjah 1 kan. Kalau naik sampai 5. Bagus lah KSSR, KSSM ni. Antara saya rasa projek yang berjaya tau. Okay. Okay, so jadi senang kita akan lihat pasal Dewan Bahasa Pustaka, kita akan lihat semuanya. Okay. So now, di mana sahaja kita berada, okay, dasar pendidikan ke, bahasa ke, budaya ke, sukan ke, semua ini adalah alat untuk membawa kepada masyarakat hidup bersatu padu. Bila masyarakat hidup bersatu padu, kita dapat membina kesejahteraan negara. Ya, jangan lari ke mana. Benda ni simple. Ini macam sekadar teori, macam benda-benda bukan je awak nak kena hayati sangat macam sejarah, nak kena tahu punca kenapa, nak kena tahu nama orang ni, nak kena tahu peristiwa. Tak ada. Ini tak ada. Ini simple je bab 7 ni. Ada separuh student, kalau dia suka cerita, story, bab 7 dengan bab 8 pisang. Sebab bab 7 bab 8 ni memang style dia macam lebih pada konsep. Benda fakta-fakta, benda yang teori nyata dan yang berlaku hari ni, dia sekadar macam tu saja. Tapi siapa yang rak cerita-cerita sejarah, bab 7 adalah bab 8 adalah bab yang paling senang nak score essay. Sebab dia straight to the point. Kebat dia pun kebatkan pusing pasal hari ni juga. Okay, saya cakap alright. Dan saya jamin saya berani jamin tau. Bab 7 dengan bab 8 salah satu confirm kalau essay. Padahal ini tahun pertama kan. Tapi saya berani jamin. Tak tahu kenapa saya punya insting saya sangat kuat. Sebab berdasarkan SPM tahun lepas yang menggunakan syllabus KBSM yang lama-lama, bab 7 dengan bab 8 ni adalah salah satu bab yang favorite untuk keluar essay. Okay, jadi saya rasa tak rugi kalau korang cover dua-dua bab, yang mana salah satu confirm keluar. Tak rugi, memang tak rugi. Keluar essay. Korang hanya ada 5 saja solat essay, pilih 3. Tak banyak tau pilihan tu. Okay. Tapi kalau tak keluar pada muka saya lah kan. Tapi isteri saya rasa memang kuat 47. Okay, jom kita pergi. So dah, kita kat mana? Okay, jom kita start daripada ni lah, 7.1. Jom. Okay. Konsep. Okay, konsep 7.1 tadi kita tengok di bawah 7.1 kita ada ni. Maksud. Okay. So kat sini saya nampak ada introduction ni. Apa benda introduction ni Kita akan tengok kat sini. Maksud. Ni maksud. Ni maksud. Sudah sikit lah ni. Okay, kita tak nota. Ada apa pun. Okay. Okay, ini ada. Apa yang awak nampak kat buku teks yang saya highlight tadi tu? Ni kan? Sebelum masuk tajuk masuk tajuk maksud ni. Ni kan? Ni kan? Maksud paduan ni kan? Okay. Yang atas introduction ni dia ada kat nota ni. Ni. Okay. So kalau kita baca kat sini betul-betul rupa-rupanya negara kita Malaysia ni adalah berdasarkan padang kaum dan integrasi nasional. Saya okay. Yang mana perpaduan dan integrasi ni adalah asas kekuatan negara kita. Kepada apa? Rakyat berbilang kaum. Okay. Patutlah kita
Mesti negara kat luar mesti pelik. Macam mana lah korang kan negara baru, negara lepas kena jajah. Lepas tu miskin. Kan? Macam mana korang boleh membangun sampai tahap hebat lah Malaysia ni. Rupanya ada sokongan rakyat. Rakyat dia hebat. Kenapa rakyat dia hebat? Rupanya rakyat dia hidup sejahtera. Rakyat dia hidup aman harmoni. Kenapa lah? Sebab rakyat dia ada elemen perpaduan dan integrasi. Rakyat dia ada kekuatan dalam kalangan rakyat dia. Ni walaupun rakyat berbilang kaum tapi mereka ada kekuatan yang sama. Perpaduan dan integrasi. Ini cara awak faham nota. Tu apa So rupanya ada cerita hubungan kaum negara kita ni dah lama dah wujud sebelum zaman penjajahan lagi. Buktinya apa? Melaka dah berdagang dengan China dan India dah lama dah sebenarnya. So kita ni sebenarnya ada connection dari dulu lagi. Jadi bila lepas kita merdeka dan lepas kita dah membentuk Malaysia, kita kuatkan lagi. So nak kuatkan lagi tu, kita buat pelbagai langkah. Nak ni kuatkan, memperkasakan ni. So itulah dia alat-alat yang tadi tu iaitu apa dia? Pendidikan, bahasa, budaya, sukan, prinsip rukun negara. Okay. So ini introduction. Faham kan dulu lah. Okay. So nak bagi tahu kat sini rupa-rupanya nak kuatkan rakyat kita, nak bagi sejahtera, kita ada dua proses berbeza. Iaitu perpaduan dan integrasi. Tapi kedua-dua ni kita ikut apa tu? Perlembagaan. Yang mana dalam perlembagaan dah beritahu perpaduan kena macam mana, integrasi kena macam mana. Yang mana dalam perpaduan, dalam perlembagaan kita dah tekankan pasal dua benda ni. So kedua konsep ni berteraskan. Macam mana kita buat sukan ikut perlembagaan. Macam mana kita buat bahasa Melayu ikut perlembagaan. Macam mana kita buat kebudayaan kebangsaan ikut perlembagaan. Semua kita berteraskan perlembagaan. Tak boleh main terkejar je kan. Okay. So saya akan skip dari segi definisi ni, korang boleh faham sebenarnya. Saya just rimanya perpaduan kaum ni lah apa tu. Ni dia. So korang tahu pelbagai etnik, agama dan wilayah. Pelbagai tempat, pelbagai agama, pelbagai suku kaum. Etnik tu suku kaum lah. Dia punya jenis asal usul darah daging ni kan. Macam kalau orang Melayu dah gila, ada utara, selatan, ada yang Jawa, Banjar lah, macam-macam lagi. So pelbagai etnik ni termasuk dalam pelbagai kaum. Agama dan wilayah boleh hidup dalam aman. Nampak ni, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Tu sama je semua ni. Saya tak pasti sebab saya nampak ada India, ada Sing, ada Melayu, ada Cina, tapi sebenarnya dia lain-lain ni. Mungkin lain-lain masyarakat Tionghoa, Hakka yang ni saya suka ni. Identiti kebangsaan. Berlandaskan perlembagaan. So kalau saya tengok nota kat sini kan. So kalau dalam exam, dalam soalan, nak korang kata dua-dua ni. Memang tak boleh lari dia punya ni. Ni. Dia kena tahu dua-dua ni. Masyarakat yang bersatu itu maksud perpaduan, sekarang masuk integrasi. Kalau ada orang tanya proses dinamik, apa benda lah istilah-istilah yang menyusahkan kita orang cikgu? Tak boleh ke guna perkataan yang mudah faham sikit, mudah ingat? Kalau korang tak nak guna dinamik, lantak dia tak payah guna pun tak apa Awak nak sikit je, proses yang merapatkan hubungan masyarakat pun boleh, tak ada masalah. Ini just nota je, korang bukan nak kena buat macam BM, nak kena ikut 100%. Dinamik bermaksud pelbagai arah, pelbagai cara, pelbagai bentuk, fleksibel. Itu maksud dinamik So yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah. So integrasi ni yang paling penting sebenarnya, sebab kalau saya cakap Semenanjung dengan Borneo lah, senang cakap orang Kelantan, Terengganu, jiran sebelah pun bergaduh dulu zaman ada sejarah.
Sekarang dah kurang. Kalau kamu nak tahu, dulu Kelantan Terengganu ni bermusuh. Mereka tak ngam. Tak tahu kenapa kan. Padahal jiran sebelah tu. Konon-konon rival lah. The noisy neighbours. Manchester City dengan Manchester United. Oh, alah. Siapa lah yang bola faham lah Okay. 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 So, identity sendiri. Okay. Okay. Saya nampak sini. Sekejap. Aduh. Oh, kejap. Sekejap. Okay, jom kita sambung lagi Okay. So, ferry Malaysia. Ada contoh kat sini. Cruise Muhibah. Ingat tau nama dia. Jangan lupa tau. Tiba-tiba keluar soalan gila tanya kan. Okay. Okay. Tahun 86 dia beroperasi. Tapi tahun 89 ditamatkan. Sebab kos dia tinggi Kos tinggi. Mungkin orang rasa tak berbaloi. Sebab naik kapal terbang lagi murah. Naik kapal terbang lagi murah kan. Okay, mungkin sebab orang lagi prefer naik kapal terbang. Kapal terbang tu kejap kan. Okay, cepat. Sini kan lama naik kapal kan. Okay. Siapa boleh jawab soalan ni mantap soalan kebat ni. Soalan kebat ni menarik Okay. Siapa nak jawapan ni siapa rasa nak bincang dengan saya, kita boleh bincangkan ni lain kali, next time. Bukan dalam kelas. Boleh PM saya Kenapa ferry Malaysia patut diteruskan? Patut dipromosi. Okay. Okay, para pelajar kat sini saya nampak ada soalan yang disuruh bandingkan maksud. Bila soalan tanya bandingkan maksud, senang-senang aja. Korang just bagi tahu maksud paduan apa, maksud integrasi apa, itu saja. Just bagi tahu maksud dia apa tak pun nak bandingkan secara detail. Okay, tapi saya nampak sini kalau pada kaum lebih pada identiti kebangsaan. Kalau integrasi nasional, identiti sendiri. Yalah yalah. Masyarakat antara negeri ni masing-masing ada identiti sendiri. Masing-masing ada identiti sendiri So disebabkan perbezaan identiti itulah mereka nak rapatkan. Merapatkan. Okay. Sebab tu saya cakap tadi bahasa asabiah, berpuak-puak. Mereka nak pecahkan sifat perasaan berpuak-puak tu Okay. So, seterusnya bincang masa apa? Okay, latar belakang hubungan kaum. Okay. Apa sebenarnya situasi kat tanah Melayu kita ni? Dekat Malaysia ni. Okay. Sebelum wujud gabungan Sabah Sarawak lagi, tanah Melayu tu ada cerita pasal latar belakang hubungan kaum. Okay. Para pelajar, kalau kamu perasan daripada bab awal form 4 lagi, tak siap saya form 4 pada. Tapi saya nampak banyak dekat form 5 lah. Bila sentuh latar belakang ni, okay, dalam bab 2 ada sebut perkataan sejarah. Sejarah latar belakang ataupun latar belakang sejarah. So kamu kena ingat bila sebut perkataan latar belakang ni, dia ada kaitan dengan sejarah. Macam kita punya biografi lah. Okay, ceritakan latar belakang anda. Awak kan cerita saya berasal dari mana kan. Okay, dulu sekolah kat mana. Maksud saya, awak menceritakan sejarah awak. Itu maksud latar belakang. Okay. Okay. So, kalau kita tengok dekat nota lebih pendek, lebih ringkas. Okay, ni dia nampak Okay. Tadi dah habis dari segi teori apa itu perpaduan kaum dan juga integrasi. Okay. Ingat tahu, ini kita sekarang 71. 71 ni tentang cerita matlamat yang hendak dicapai ketika membina sosial negara ni. Malaysia nak bina sosial
nak bangunkan sosial, nak bangunkan rakyat ni dalam hidup supaya aman, sejahtera dan harmoni. So cara dia apa? Mata lambat apa? Kena capai perpaduan, kena capai integrasi. So ini kita 7.1. So sekarang kita lihat detail seterusnya. So sebelum kita melihat lebih terperinci apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan, kita kena lihat siapakah kaum kat Malaysia ni. Yang dikatakan pelbagai etnik, pelbagai kaum, pelbagai wilayah tu. Siapakah mereka sebenarnya? So kita lihat sejarah kaum yang wujud kat Malaysia ni. Inilah sejarah dia. Sebelum kita ambil langkah yang seterusnya kan, kita lihat, kita kena kenal siapa dia. Barulah kita boleh ambil langkah seterusnya. Kan? So kita kenal. Okay. So rupanya hubungan kaum kat Malaysia ni, pada zaman British, kaum-kaum kita ni telah dipecah-pecah belahkan. British telah mengamalkan sistem dasar pecah dan perintah. Okay. Sektor ni kaum ni, sektor ni kaum ni, kawasan ni kaum ni, kawasan kaum ni. Tu, dari segi ekonomi dan pertempatan. So apa yang berlaku? Orang Cina banyak dekat bandar, orang Melayu banyak kat luar bandar. Itu yang realiti dan fakta ya. Jadi confirm lah kesan yang kita tahu. Sukar. Ya, nak faham adat, nak faham budaya, tak faham. Okay. Itu yang cuba dibuat oleh sistem ahli. Kalau kamu mendengar nama sistem ahli, ada. Okay, betul. Pemimpin setiap kaum ni, okay, berdorang sanggup bekerjasama nak hilangkan perasaan rasis tu. Okay. So ini datang. Okay. Sekarang kita lihat okay, faktor ini faktor. Saya nampak ada 4 faktor So ini faktor pertama, ini faktor kedua, ini faktor ketiga, ini faktor keempat. Tapi dalam buku teks dia buat macam ni tau. Dia buat macam ni. Kesan dasar British. Okay. Kesan dasar British. Okay. Okay. Dia boleh jadi dua. Saya tak faham kenapa nota ni dia buat faktor. Okay. Okay, faktor masalah perpaduan. Okay, cerita ni. So kalau kita tengok kat sini, okay. Tapi dia kata kat sini pentadbiran. Pentadbiran ekonomi, politik, sistem pendidikan. So kat sini apa dia? Pentadbiran. Okay. Okay, para pelajar. Okay. Ini dia. Ni bila British dia pisahkan, okay, kesan dia rakyat semua terpisah-pisah dari segi sukar nak faham kaum-kaum lain. So masalah perpaduan sukar untuk dicapai. Perpaduan sukar untuk capai. Wujud masalah perpaduan. Tak boleh nak buat apa. Okay. Kenapa ini kesan kesan sukar So wujud masalah perpaduan. Okay. Soalannya, kenapa kesan ni boleh berlaku? Okay, sebab British telah melaksanakan empat dasar. British telah melaksanakan 4 perkara, 4 dasar ni yang menyebabkan perpaduan menjadi sukar untuk dia laksanakan. Okay, kalau awak nak tahu, ini adalah sengaja dilaksanakan oleh British. Memang British tak nak rakyat bersatu padu sebab dia takut kalau rakyat bersatu padu akan British tak nak kontrol. Dia takuti British terpaksa berperang. British tak nak berperang. British kalau boleh dia tak nak buang masa, dia nak ambil hasil bumi je. Jadi dia gunakan taktik halus. Okay, dia melemahkan perpaduan. Dia melemahkan kerjasama. So ini yang dia buat. Kesan dasar British. Dia buat pelbagai kaedah untuk melemahkan perpaduan. So dia gunakan kaedah pentadbiran. Dia gunakan kaedah ekonomi dan pertempatan dari segi faham politik dan juga pendidikan. Ini kaedah dia. So bagi saya 4 perkara inilah yang mencetuskan masalah perpaduan. Bila berlaku 4 perkara ni, dia telah menjadi faktor kepada masalah perpaduan negara kita. Okay. Daripada 4 perkara inilah yang diorang buat, maka wujudlah prinsip rukun negara, wujudlah dasar kebudayaan, wujudlah sukan untuk perpaduan, wujudlah bahasa Melayu bahasa rasmi, wujudlah dasar penguasaan. Kerajaan terpaksa ambil 5 langkah ni sebab apa? Sebab dekat tanah Melayu 4 perkara ni masih lagi belum selesai. Disebabkan kesan dasar British.
4 perkara ni belum selesai. Jom kita ringkaskan apa yang berlaku dalam 4 perkara ni. Banyak kesalahan saja pentadbiran. Okey. Ni dia. Sistem resident. Pentadbiran. Okey. British menggunakan sistem pentadbiran. Okey. So, sistem resident. Okey. Dalam pentadbiran British laksanakan, dia menggunakan sistem resident. So, sistem resident ni apa dia? Okey, yang mana resident dia mengutamakan ni dia. Ini dia. Okey. Pekerja ni baru masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor pelbagai. Perhubungan, perdagangan, perniagaan. Okey. Okey. So, ini pula ni kaum Bumi Putera. Orang tempatan. Orang asal tempatan kat sini. Okey. So, mereka terpisah, maka hubungan kaum terjejas, renggang. So, berterusan sehingga menyebabkan peristiwa 13 Mei. So, ini punca masalah pentadbiran British. Okey, sistem resident ni adalah nak ambil ekonomi, sistem resident ni melaksanakan pentadbiran, nak ambil ekonomi, bawa orang luar. Bukan guna orang tempatan, bawa orang luar. Okey. Itu yang berlaku. Okey. So, itu yang berlaku. Dasar dia segi pentadbiran. Pentadbiran dia mengamalkan bentuk macam tu. Okey. Sistem resident dia mengamalkan bentuk macam tu. Okey. So, seterusnya kita tengok dari segi ekonomi dan pertempatan. Kenapa pertempatan? Okey. So, ada dua. Pertama, biji timah. Yang kedua, getah. Okey, ini yang pertama segi ekonomi. Okey. So, bila ada dua ekonomi beza, so dia asingkan ikut kaum. Maka kawasan Lombong, biji timah, kaum lain. Kawasan ladang getah, kaum lain. So, berlaku pemisahan dari segi pertempatan. Disebabkan aktiviti ekonomi yang berbeza, maka pertempatan juga terpisah. Ini adalah dasar British. Okey. Okey. Selain itu, okey. Selain itu, dari segi pertempatan, okey. British buat dua bentuk. Okey. Pertama dari segi kawasan bandar. Okey. Yang ketiga, kawasan luar bandar. Bila kawasan bandar, Lombong dengan bandar, China. Okey. Estate dan kampung, India, Melayu. India, Melayu. So, rakyat terpisah. Estate India, kampung Melayu. So, rakyat terpisah. Disebabkan ekonomi, rakyat terpisah. Pertempatan terasing. Apa kesan dia? Kurang berinteraksi. Yang lagi jurang ekonomi yang tak seimbang. Yang mana luar bandar susah, yang kat bandar senang. Kau nampak orang Cina kawasan bandar ni. Perniagaan, nampak? Kau tengok India kat estate. Tu. Kesian orang India kat estate Kesian. Saya ada satu cerita para pelajar. Ini cerita kisah benar. Saya nak share korang. Pada tahun 2000 hingga tahun 2004. Tak tahulah korang dah lahir belum. Korang sekarang 2021, 17, korang lahir tahun 2004 Okey, maksudnya korang tak lahir lagi. Okey. Tahun 2000 adalah zaman di mana handphone belum masuk Malaysia. Internet mula ada kat Malaysia Ya, saya ingat lagi bapak saya baru habis sambung belajar masa tu. So bapak saya diposting ke sekolah dekat kawasan area Batam Berjuntai. Batam Berjuntai ni kawasan estate pedalaman kawasan pedalaman So bapak saya cikgu bahasa Inggeris. So dia telah lepas dia sambung belajar, dia cikgu sambung belajar, lepas tu dia hantar untuk praktikal.
Bukan praktikal, dia hantar untuk inilah posting lah untuk mengajar. Setelah dapat habis belajar, sambung belajar kan, dia hantar untuk mengajar kat area sana. So bapa saya daripada Sungai Buloh berulang ke Batam Juntai. Okay, so bapa saya dapat sekolah luar bandar. Memang Batam Juntai masih lagi kawasan estate, kawasan ladang. Ladang sawit dan juga ladang getah. Okay, tahun 2000 ke tahun 2004 lah. Okay, 5 tahun lah saya kat sana. Kalau kamu tahu di mana saya masa tu saya form 1 hingga form 5 saya berada di sekolah Rawang, saya duduk asrama. Okay, ada yang saya dah bila tak cuti je saya naik bas, naik komuter, naik kereta api boleh pergi ke KLCC. Okay, zaman di mana hip hop mula naik, zaman di mana elemen barat punk lah, Nazi lah, muzik-muzik grunge, underground semua boleh masuk. Okay, black metal boleh naik balik. Itu zaman-zaman tu lah. Kalau korang nak tahu kan. Okay, awal 2000 tu. Okay, CD adalah perkara biasa. Dah mula ada teknologi Discman, bukan lagi guna Walkman. Okay, masa tu memang teknologi Blu-ray pun dah mula ada. DVD dah mula wujud. Tapi kalau kamu nak tahu, pada zaman ini, masyarakat dekat area Batam Berjuntai tu, kalau kamu nampak makcik yang tua ni, tak adalah tua sangat, okay, dia tak pernah pergi KL. Sejak dia lahir, sampai dia ketika tu umur tu dia dah ada anak ke, anak dia dah besar, dia tak pernah pergi KL, anak dia pun tak pernah keluar. Hidup dia sepanjang masa kat area Batam Berjuntai. Kalau kawan tahu bayangkan tahun tu. Sedangkan bas ada, bukan tak ada. Kan. Okay, kat KL dah ada kereta api dah ada stesen komuter dah kan. Dah kira maju dah sebenarnya. Tapi bukan jauh pun Batam Berjuntai. Siapa duduk area Selangor tahulah. Bukan jauh pun dari Batam Berjuntai nak pergi KL tu. Tapi bayangkan memang kesan dia sampai tahun 2000 bik. Kesan ni. Pertempatan ekonomi ni kau bayangkan. Bapa saya pernah hantar anak murid dia balik tak ada parents tertinggal bas lah, kadang parents tak boleh ambil kan. Hantar masuk dalam saya kata. Bila dengar cerita anak murid kata tak pernah pergi, tak pernah tahu pun KL macam mana. Sedih pak saya dengar. Sian tau. Okay. Ini reality Okay, so ini kesan dasar British yang kedua. Dari segi ekonomi dan pertempatan. Mereka asingkan, jurang ekonomi tak seimbang. Miskin makin miskin. Okay. Jadi untuk kat Malaysia, saya salahkan British. Saya salah korang. Kenapa orang Cina ramai kali saya salahkan British? Kenapa orang India ramai miskin saya salahkan British? Memang saya salahkan mereka. Totally saya salahkan orang sebab kesan dia terlalu lama kesan dia. Okey, bayangkan Okey, sistem pendidikan. Ini satu lagi dasar British yang saya rasa agak kejam. Okay, dia amalkan sistem pendidikan yang menyebabkan pendidikan ikut bahasa, pendidikan ikut kaum, lagilah tak pandai cakap antara sama lain. Melayu pandang Cina, Cina pandang India, masing-masing cakap bahasa lain. Kau tengok aku tengok, semua tak faham. Itu yang berlaku. Okay, ini dipanggil sebagai vernacular. Vernacular bermaksud pendidikan, vernacular bermaksud pendidikan mengikut bahasa, diasingkan ikut bahasa. Ada sekolah Melayu, ada sekolah Cina, ada sekolah India, dan ada sekolah Inggeris. Berkembang mengikut kaum masing-masing. Bayangkan benda ni diteruskan pada tahun 57 tau. Kita merdeka masih lagi bersepah sekolah yang ikut kaum. Sebab tu kalau kamu tengok nanti antara alat dia apa? Alat nak hapuskan perasaan perkauman. Ialah apa? Nak wujudkan kepada apa? Kita hapuskan sekolah vernakular ni, kita kembangkan dasar pendidikan berkonsepkan kebangsaan. Itu yang awak tengok macam laporan tu. Laporan Rahman Talib, laporan Aminuddin Baki, laporan ni. Semua orang masing-masing nak improve. Nak perbaiki sistem yang banyak lagi kelemahan pada zaman sekarang. Banyak orang tokoh-tokoh yang cuba nak bela nasib pendidikan setiap kaum. Benda tu berterusan. Berkembang. Okey. So yang apa Okey, disebabkan lain pendidikan, lainlah perbezaan pemikiran wujud perbezaan pemikiran Okey. Ini fahaman politik satu hal lah pula. Okey, sekarang saya tahu Malaysia tengah alami masalah politik, tapi semua orang jangan beri sangat sebab apa yang kita bincang ni ada kaitan dengan zaman sekarang pun. Kita masih lagi melihat sejarah 7.1 ni masih lagi melibatkan sejarah. Sebabkan apa? Macam mana sampai kerajaan terpaksa buat 5 langkah. Sebab inilah 4 punca ni.
Pertama tadi apa punca pertama? Punca pertama tadi segi pentadbiran. Okay, pentadbiran dia yang menggunakan cara ambil orang luar bawa. Okay, ambil orang Cina, orang India bawa untuk ambil hasil bumi ekonomi. Sistem residen dia buat macam tu. Ada residen dia untuk menekan orang tempatan supaya jangan lawan dia. So dia asingkan orang tempatan, dia ambil orang luar kerja dengan dia. Macam tu. Okay, okay. So itu pentadbiran British. Yang kedua dari segi ekonomi dan pertempatan dia. Dia asing, dia pecah perintah. Okay, ikut kawasan masing-masing, ikut masing-masing. Yang ketiga apa dia? Pendidikan ikut kaum, ikut bahasa masing-masing. Pecah pendidikan. Okay, dan yang keempat, politik yang berbeza. Kita tengok apa dia politik ni. Okay. Polarisasi benda politik ya. Saya nak tengok sekejap apa benda cakap soal politik. Patutlah. Okay, bila ada banyak, setiap kaum buat parti masing-masing. Okay. Kamu jangan salah faham, benda ni dia bukannya sebelum Jepun. Sampai lepas Jepun pun, banyak parti-parti yang yang China mula buat banyak parti. China mula buat parti. Kaum India pun mula berpolitik. Siapa pernah tengok cerita Kabali? Kabali. Cerita Tamil. Itu adalah dia buat integrasi, dia buat satu kombinasi sejarah politik orang India waktu zaman lepas merdeka, sebelum merdeka. Sebelum merdeka, ada cerita dia. Orang India pun dah mula berpolitik apa semua kan. Okay, jadi waktu itu masing-masing politik pertumbuhan persatuan ni, mereka masing-masing memperjuangkan hak masing-masing. Okay, semua nak untuk kepentingan masing-masing. Mereka nak bahasa mereka nak budaya mereka nak pendidikan mereka nak ekonomi mereka. Okay, jadi menyebabkan apa tau? Menyebabkan apa? Hubungan kaum semakin terenggang. Mempengaruhi hubungan kaum semakin terenggang. Masing-masing nak kaum sendiri je. Nak protect kaum sendiri saja. Ni fahaman politik yang berbeza. Parti politik yang mengikut kaum. Lagi-lagi orang, kamu tak kenapa gambar ni? Kenapa gambar ni? Sebab apa? Isu gambar ni apa? Orang UMNO ditubuhkan, okey, diorang tak nak kaum lain. Memang diorang nak bermati-mati nak orang Melayu saja. Ini menyebabkan orang India dan orang Cina rasa. Diorang rasa orang UMNO tak nak orang Cina. Diorang risau bahawa diorang akan dihalau balik. Memang orang UMNO memang tak nak, mati-mati tak nak. Ini yang berlaku. Sebab itulah banyak langkah diambil.
Hai cikgu, cikgu mute. Macam mana boleh mute? Okey, saya masuk balik. Sejak bila saya mute? Baru kan? Sejak ekonomi ke sejak bila? Ha. Sejak ekonomi okey. So okey. Hai cikgu, cikgu mute lagi. What the fish? Saya pun tak pasti kenapa Okey, tak apa. Okey, so kenapa saya tak pasti. Okey, so kamu nampak langkah memperkasakan perpaduan integrasi ini memang dibuat kepada tiga cara, politik, ekonomi, sosial. Okey, so cuma politik je tak diterangkan secara detail. Tak diterangkan secara detail. Yang kita nampak adalah melalui ekonomi dan juga melalui sosial. So ini dalam bab sekarang lah. Bab 7.2 bab 7. Okey, 7.2. Okey, sehinggalah 7.6. So kita akan masuk minggu depan satu-satu. Okey, satu-satu. Saya rasa dah boleh habis minggu depan ni. Okey, pendidikan. Okey, pendidikan kita lihat sebenarnya. So kita akan lihat ringkasan sebenarnya ni pada minggu depan ni 7.2 ni. Semua dah ada kat sini. Senang je. Okey, kalau saya tengok dekat dalam WhatsApp tadi saya dah muat naik dekat baru satu grup. Nanti saya akan forward balik kat grup lain apa tu bahan-bahan yang kamu nampak saya guna hari ni, saya akan forward balik kat semua grup lain. Okey, itu saja. Saya rasa cukup untuk hari ni. Terima kasih semua. So kita akan jumpa minggu depan untuk sambung dan habiskan bab 7. So minggu lagi satu mungkin kita akan buat latihan sedikit, dan kalau tak sempat kita akan habis bab 7 dan juga kita akan buat latihan. Itu sahaja. Okay, so lebih kurang minggu depan dengan minggu lagi satu. So okay, minggu depan dengan minggu lagi satu. So bulan 10. So bulan 11 kita akan masuk bab 8. Dah tak jauh dah, kejap dah. So dijangka mungkin bulan 12 atau bulan 1 kita akan habis lah. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Saya tamatkan kelas hari ini. Okay, kamu boleh subscribe. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Okay. Okay, sama-sama semua.